Assalamualaikum. Cikgu Atika Izzati di sini. Hari ini kita nak belajar tajuk bundar. Pada akhir pembelajaran, cikgu harap murid dapat membundar sebarang nombor kepada puluh terdekat dengan betul. Apa itu bundar? Bundar tu kita nak tukar nombor kepada nilai tempat terdekat. Contoh, jika bundar kepada puluh terdekat, jawapan yang terhasil mestilah puluh-puluh-puluh. Macam 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Yang pertama, kita akan tengok cara membundar menggunakan garis nombor. Baik, contoh yang pertama, kita akan bundarkan nombor 23 kepada puluh yang terdekat. Pertama sekali, kita akan buat satu garis nombor yang ada nombor 20 sehingga 30. Cuba lihat sekarang, kita berada pada nombor 23. Lihat monyet itu, antara 20 dan 30, manakah yang lebih hampir dengan monyet? Ya, 20. Jadi, kita boleh buat kesimpulan 23 apabila dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 20. Sekarang, kita tengok pula contoh yang kedua. Lihat nombor 67. Seperti tadi, kita buat satu garis nombor dari nombor 60 sehingga 70. Okey, baik. Sekarang kita berada pada nombor 67. Lihat memerang tu. Okey, antara 60 dan 70, manakah nombor yang lebih hampir dengan memerang? Ya, nombor 70. Jadi, kita boleh buat kesimpulan 67 apabila dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 70. Okey, baik. Tadi kita lihat cara menggunakan garis nombor. Sekarang kita tengok pula cara membundar menggunakan bukit nombor. Baik, sekarang kita nak bundarkan 54 kepada puluh terdekat. Pertama sekali kita akan lukis bukit dan tulis nombor 50 pada hujung yang pertama dan pada hujung yang lagi satu kita akan tulis 60. Jadi, pada setiap anak tangga bukit ini, kita akan tulis 51, 52, 53, 54, 55. 55 mesti berada pada puncak bukit. Seterusnya, 56, 57, 58 dan 59. Okey, baik. Sekarang tentukan kedudukan yang nombor kita. Kita berada pada 54. Cuba lihat gambar katak itu. Okey, kalaulah katak ini berjalan dari bawah dan berhenti pada 54. Agak-agak katak ini akan jatuh ke mana? Ke nombor 50 ke 60? Ya, katak akan jatuh pada nombor 50. Jadi, kita boleh cakap 54 dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 50. Contoh yang kedua, kita nak bundar 85 kepada puluh yang terdekat. Sama seperti tadi, kita lukiskan bukit, kemudian letakkan 80 dan 90 pada kedua-dua hujung bukit. Lepas tu, kita isi nombor sehingga lengkap. Dah selesai, tentukan kedudukan kita. 85 di puncak bukit. Tengok burung tu, dia berada di puncak bukit. Okey, baik. Kalaulah burung ni tengah terbang laju dari nombor 80, terbang laju-laju dan berhenti mengejut dekat atas ni. Agak-agak dia ada potensi untuk jatuh semula ke 80 ke 90. Ya, dia akan jatuh pada nombor 90. Kita boleh cakap 85 apabila dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 90. Secara ringkasnya, apabila nombor itu berada pada kawasan sebelah kiri
dia akan jatuh semula kepada nombor yang pertama ni. Kalau ini 80. Tetapi bila keadaan nombor itu berada dari puncak sehinggalah ke 89 ini, dia akan dibundarkan kepada puluh yang seterusnya iaitu 90. Boleh? Setelah memahami kedua-dua cara yang cikgu terangkan, sekarang jom kita jawab beberapa soalan. Soalan pertama, bundarkan 96 kepada puluh yang terdekat. Kali ni cikgu nak guna cara bukit nombor. Jadi cikgu perlu lukis bukit dan letakkan nombor 90 dan 100 pada kedua-dua hujung bukit. Kemudian lengkapkan nombor dalam bukit ini. Setelah lengkap, tentukan kedudukan kita. 96. Jadi, kalau Arnab ni jatuh, dia akan jatuh ke mana? Ya, dia akan jatuh ke 100. Jadi, jawapan bagi soalan ini ialah 100. Soalan yang kedua, pilih nombor yang menjadi 40 apabila dibundarkan kepada puluh terdekat. Nombor yang pertama 41, 38, 45, 33, 51 dan 35. Okey, baik. Pertama sekali kita akan lihat nombor-nombor ini dibundarkan kepada puluh terdekat jadi nombor apa. 41 akan jadi 40, 38 akan jadi 40 juga. 45 yang kalau berada di tengah, dia akan ke mana? Ya, ke kanan. Jadi 50. Kalau 33, 30, 51, 50 dan kalau 35 sama di tengah-tengah akan bergerak ke kanan jadi 40. Okey, sekarang kita boleh tahu dah nombor yang menjadi 40 ialah 41, 38 dan 35. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe.